Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1030. Antara paparan utama. Siapakah punca kesipuan negara? Bank negara dipaksa beli tanah untuk bayar hutang 1MDB. Melayu Marhain dihalau dari segitiga emas Kuala Lumpur. Indonesia beli 8 helikopter sudah tiba, Malaysia beli 6, mana dia? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bagi seorang yang mempropagasi slogan malu apa bosku adalah agak aneh apabila beliau menganggap kenyataan Mahkamah Rayuan ketika menolak pembelaan demi kepentingan negara sebagai mengecewakan. Hakim Datuk Abdul Karim yang mengetuai panel 3 Hakim Mahkamah Rayuan bersama Hakim Datuk Wazir Alamaidin Mira dan Hakim Datuk Hazanah Mihat berkata, tindakan Datuk Seri Najib Razak hanya menunjukkan satu perkara, iaitu sebaik sahaja dana diperolehi SRC International Sdn Bhd yang di bawah kawalannya, beliau bebas menggunakannya untuk kepentingan peribadi. Ini ditunjukkan menerusi aliran 42 juta ringgit dari SRC ke akaun peribadinya. Ini bukan sesuatu yang boleh dikatakan dilakukan demi kepentingan negara. Tiada isu kepentingan negara di sini. Ia hanya memalukan negara, tegas Hakim Abdul Karim. Justru Mahkamah Rayuan menolak rayuan Najib Razak untuk membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 28 Julai 2020 yang mendapati beliau bersalah atas semua 7 pertuduhan membabitkan dana 42 juta ringgit milik SRC. Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali memerintahkan Najib dijatuhi hukuman penjara 10 tahun masing-masing bagi 3 tuduhan pecah amanah serta hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit atau tambahan 5 tahun penjara jika gagal membayarnya bagi satu tuduhan menyalahgunakan kedudukan. Dalam hubungan ini, Najib Razak dilaporkan kecewa dengan ulasan Mahkamah Rayuan yang menyifatkannya sebagai memalukan negara. Bekas Timbalan Menteri Undang-Undang Kerajaan Pakatan Harapan, Mama Hanifah Maidin berkata amat malang bagi Najib Razak kerana beliau harus menanggung bebanan label memalukan negara atau frasa memeritkan tersebut sepanjang hidupnya. Dia hanya perlu salahkan diri sendiri kerana skandal Mega 1MDB dia itulah yang hakikatnya menyumbang kepada kemunculan label negatif tersebut, ujar Hanifah. Pasukan Peguam Najib yang diketuai oleh Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah berpendapat kata-kata tersebut adalah tidak perlu dan tidak wajar digunakan. Hanifah mengajak kita menyemak secara adil susur galur kemunculan kata-kata itu. Adakah kata-kata itu muncul begitu sahaja tanpa bersebab? Soalnya, beliau merujuk kepada alasan ringkas penghakiman Mahkamah Rayuan melalui analisis yang adil kepada penghakiman berkenaan. Saya percaya ia akan membawa kita kepada kesimpulan ini. Kata-kata tersebut memang boleh dijustifikasikan dan hakikatnya ia menggambarkan gambaran buruk skandal Mega One Malaysia Development Berhad 1MDB. Jika kita ikhlas berhajat bagi mencari siapakah yang wajar dipersalahkan atas kewujudan frasa tersebut, ia berpotensi besar akan membawa kita kepada pasukan Peguam Najib itu sendiri, tegasnya dalam satu hantaran di Facebook. Menurut Hanifah, pembelaan kepentingan negara national interest disentuh oleh Mahkamah Rayuan di perenggan 74 hingga 77 dalam alasan ringkas penghakiman. Secara mudahnya, Mahkamah menolak terus pembelaan rapuh dan tidak bermerit itu. Hanifah berkata dalam pembelaan Najib, peguamnya agak terlalu bergantung kepada keterangan bekas Peguam Negara Tan Sri Apandi Ali, bekas Ketua Pesuruhjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Tan Sri Zulkifli Ahmad dan bekas Ketua Setiausaha Pembendaharaan Tan Sri Muhammad Irwan Seriga Abdullah yang telah dipanggil sebagai saksi beliau. Melalui pembelaan membingungkan itu, Najib kelihatannya cuba berhujah bahawa jika pun ada kesilapan dalam mengurus dana SRC, ianya tidak disengajakan. Tiada malafide di pihaknya dan segala yang berlaku adalah hanya didorong oleh pertimbangan kepentingan negara semata-mata. Oleh itu, bagi Najib, tiada niat jenayah yang sepatutnya dikaitkan dengan usaha yang suci murni itu, kata Hanifah. Beliau menegaskan tidak perlu dikatakan lagi skandal Mega 1MDB tidak syak lagi dengan tidak sewajarnya telah meletakkan nama Malaysia pada cahaya yang amat buruk.
Satu perkara yang Najib seharusnya sedar dan peka adalah pembelaan kepentingan negara itu terlalu rapuh dan membangkitkan ianya berpotensi menimbulkan bukan sahaja kemarahan tetapi juga rasa meluat dan memualkan mahkamah. Sebab itu mahkamah kita dapat lihat bukan sekadar menolak pembelaan itu, malahan mengatakan ianya adalah satu keaiban negara, jelasnya. Lagipun soal Hanifah, kepentingan negara apa yang Najib cuba tonjolkan apabila pembelaan itu lebih mempamerkan terlalu banyak kekalutan dan penyelewengan skandal 1MDB selain dilihat lebih kepada usaha memperkayakan lagi Najib dan para konconya. Beliau menyimpulkan frasa national embarrassment yang diungkapkan oleh hakim itu pada hematnya adalah adil, munasabah dan sesuai dengan konteks pembicaraan. Oleh itu tidak keterlaluan untuk dinyatakan di sini ketika mana kata-kata itu digunakan, mahkamah berkemungkinan besar ingin menyampaikan mesej ini. Wahai Najib, anda patut kena ada rasa malu, tegasnya. Cuma kita berharap jangan ada anak muda yang terpengaruh dengan terus mempropagasi slogan malu apa bosku, kerana setiap hamba Allah Subhanahu Wa Taala wajib ada rasa malu, lebih-lebih lagi apabila terpalit dengan skandal Mega 1MDB yang telah disiasat oleh sekurang-kurangnya 6 negara termasuk Switzerland, Singapura dan Amerika Syarikat. Malah Malaysia sudah menanggung malu sejak 4 tahun yang lalu apabila Peguam Negara Amerika Syarikat pada tahun 2017, Jeff Sessions menggelarkan kes 1MDB sebagai kleptokrasi paling buruk. Pada 31 Oktober 2018, beberapa media melaporkan Bank Negara Malaysia BNM mengesahkan beberapa pegawainya yang terbabit dalam pembelian sebidang tanah bernilai kira-kira 2 bilion ringgit pada Disember 2017 telah memilih untuk bercuti. Dalam satu kenyataan, BNM berkata pada Ogos 2018, Bank Pusat itu telah meminta diadakan satu penilaian semula pembelian tanah lot 41 oleh penilai bebas. Pada Jun sebelum itu, bekas Gubernur BNM Tan Sri Muhammad Ibrahim meletakkan jawatan susulan daripada kontroversi itu. Bagaimanapun, menurut laporan dalam kenyataannya, beliau menjelaskan setiap keputusan yang dibuat sepanjang kepimpinannya adalah berdasarkan profesionalisme, maruah dan integriti yang tinggi. Kita dinilai atas keputusan yang kita buat. Misalnya seperti pembelian lot 41 baru-baru ini yang dibeli pada harga RM850 sekaki persegi telah menarik perhatian umum, katanya seperti dipetik Berita Harian. Muhammad berkata pembelian lot 41 juga bukan transaksi kali pertama dilakukan BNM. Katanya persepsi umum menyatakan pembelian tanah itu dibuat bertujuan bersekongkol dalam penyelewengan dana awam berkaitan rasuah dan skandal mengenai One Malaysia Development Berhad, 1MDB. Beliau kemudiannya digantikan oleh Datuk Nur Syamsiah Muhammad Yunus. Pada 4 Januari 2018, BNM mengesahkan pembelian sebidang tanah berkeluasan 22.5 hektar daripada kerajaan bernilai kira-kira 2 bilion ringgit. Pembelian tanah itu dikatakan dirancang untuk dibangunkan sebagai sebuah hub pendidikan kewangan terdiri daripada penempatan semula Universiti Kewangan Islam Global dan Akademi Pendidikan Syariah Antarabangsa bagi kewangan Islam selain pembangunan kemudahan latihan serta pendidikan masa depan. Ia menjadi kontroversi apabila pembelian berkenaan dibuat tidak lama selepas 1MDB pada 27 Disember 2017 mengumumkan ia sudah membuat bayaran akhir 600 juta US dollar kepada International Petroleum Investment Company IPIC sebelum tarikh akhir 31 Disember tahun itu. Hari ini keraguan yang melubungi misteri pembelian tanah oleh sebuah agensi kerajaan daripada Kerajaan Persekutuan iaitu Kementerian Kewangan diperbadankan MKD dengan urus niaga dijalankan mengikut harga pasaran terjawab. Jawatan kuasa kira-kira Wang Negara PAC mengesahkan syakwan sangka bahawa tanah yang dibeli Bank Negara Malaysia daripada Kerajaan Persekutuan pada harga 2.07 bilion ringgit pada 19 Disember 2017 dan 27 Disember 2017 adalah bertujuan untuk pembayaran di bawah pelan rasionalisasi 1MDB pada 31 Disember 2017. Pengerusi PAC Wong Kah Wah berkata bahawa perkara tersebut antara hasil rumusan prosiding yang diadakan pada 20 September lalu. BNM tidak pernah merancang untuk membeli tanah lot 41 Seksyen 51 Bandar Kuala Lumpur itu daripada Kementerian Kewangan. Beliau mendapati BNM tidak melaksanakan keterkenan wajar secukupnya atau due diligence melibatkan perolehan tanah tersebut yang dilakukan dalam masa 9 hari selepas perbincangan dengan MKD pada 15 Ogos 2017 dan 3 hari selepas tawaran dikemukakan oleh MKD. Transaksi perolehan diselesaikan dalam tempoh masa yang singkat iaitu 4 bulan. BNM juga tidak pernah merancang untuk membeli tanah lot 41 sebelum tawaran dikemukakan oleh MOF.
Perancangan perolehan tanah Lot 41 tidak wujud dalam perancangan strategik tahunan BNM bagi tempoh 2015 hingga 2017, walaupun BNM menyatakan tujuan pembelian adalah untuk membangunkan hak pendidikan perkhidmatan kewangan untuk jangka masa panjang, katanya dalam satu kenyataan kemarin. Timbalan Ketua Audit Negara Prestasi Fatimah Ramoji, Ketua Setiausaha Pembendaharaan Datuk Asri Hamidun dan Gubernur Bank Negara Datuk Nur Syamsiah Muhammad Yunus telah dipanggil sebagai saksi. Pembelian tanah Lot 41 dipersoalkan apabila Jabatan Audit Negara membentangkan laporan Ketua Audit Negara tahun 2019, Penyata Kewangan dan Pengauditan Pematuhan Agensi Persekutuan di Parlimen pada 10 Disember 2020. Menurut PAC, harga perolehan tanah Lot 41 berjumlah 2.07 bilion ringgit berdasarkan penilaian yang dilaksanakan oleh Tetuan Sulaiman Engko juga adalah tinggi. Penilaian Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta JPPH berdasarkan status hak milik yang sedia ada, iaitu kategori kegunaan tanah tiada, syarat nyata tiada dan zoning institusi dengan nisbah plot 1:2 adalah sebanyak RM1,421,650 Pembayaran harga perolehan 2.07 bilion juga adalah tidak wajar dilakukan tanpa penukaran status kategori kegunaan tanah dari tiada kepada bangunan dan pecah sempadan dengan bahagian tanah yang dimiliki oleh Malaysia Space Agency, MAISA, disempurnakan terlebih dahulu, kata Kahwa merujuk kepada rumusan PAC. Bagi tujuan penambahbaikan, PAC mengutarakan dua syor kepada kerajaan untuk dilaksanakan, iaitu adalah penting bagi BNM untuk membuat keputusan berkait pelaburan dan pembangunannya dengan bebas tanpa dipengaruhi mana-mana pihak. BNM juga harus segera menyelesaikan isu penukaran kategori kegunaan tanah dan pecah sempadan tanah Lot 41 demi mengoptimumkan penggunaan tanah tersebut. Patutlah UMNO Barisan Nasional sanggup menurunkan maruahnya bersekongkol dengan pengkhianat langkah Sheraton untuk menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan. Apa alasannya jika bukan untuk menutup kebejatan mereka ketika berkuasa sebelum pilihan raya umum ke-14? Kononnya, Pakatan Harapan menang kerana memfitnah UMNO Barisan Nasional. Jabatan Audit Negara dalam laporan Ketua Audit Negara tahun 2019 yang dibentangkan di Parlimen pada 10 Disember 2020 itu fitnahkah? Kesian Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man yang puas hati setelah mendengar pelan rasionalisasi 1MDB yang dikelentong selama 2 jam oleh Ketua Pegawai Eksekutifnya Arul Kandasamy pada Ogos 2017. Sebenarnya dana untuk pelan rasionalisasi itu semuanya datang dari kantong negara. Apabila terjadi pembangunan semula bandar, maka yang menjadi mangsa biasanya ialah rakyat Marhain, penduduk asal kawasan berkenaan. Yang akan ketawa mengaut keuntungan berganda ialah kartel-kartel hartanah dan pemaju. Kejadian sedemikian dikatakan sering berlaku di Amerika Selatan seperti di Colombia atau di Brazil. Di sana penduduk kaum asal dipinggirkan oleh kaum pendatang dari Eropah. Akibatnya penduduk asal menjadi penghuni bawah jambatan dan kawasan terpinggir yang dipanggil slum atau dalam bahasa Melayu setinggan. Mereka tinggal di situ tanpa kemudahan elektrik, air dan sistem pembuangan sampah sehingga ke suatu masa kerajaan ingin membangunkan kawasan berkenaan dan rakyat Marhain itu dihalau lagi. Kini ia sedang direncanakan di Kampung Sungai Baru menerusi Akta Pengambilan Tanah 1960 untuk mengambil tanah itu secara paksa dengan diberikan sedikit pampasan. Menurut laporan media, tanah di kawasan itu dinilai dengan harga hanya RM400 sekaki persegi, manakala pemilik unit di flat di situ hanya diberikan pampasan sekitar RM240,000 seunit sahaja. Bekas Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Abdul Samad menegaskan nilai tanah Kampung Sungai Baru, Kampung Baru adalah antara RM850 hingga RM1,000 sekaki persegi sebagaimana nilai tanah di Kampung Baru di bawah Malay Agricultural Settlement atau MAS. Menurut beliau, Kampung Sungai Baru terletak di sebelah Kampung Baru dan termasuk dalam segitiga emas Golden Triangle Kuala Lumpur. Ia tidak mempunyai sekatan-sekatan seperti MAS yang cukup ketat, misalnya tidak boleh dimiliki oleh orang bukan Melayu, malah nak sewa pun kena orang Melayu. Nak sewa rumah bangunan dalam kawasan MAS pun mesti orang Melayu. Itu sekatan-sekatan yang cukup berat, kata Khalid seperti dipetik Malaysia Deadline. Tetapi Kampung Sungai Baru hanya memiliki leasehold, kata Khalid. Katanya beliau pernah menawarkan harganya dalam lingkungan RM850
ke RM1,000 sekaki persegi ketika memegang jawatan sebagai Menteri Wilayah Persekutuan Kerajaan Pakatan Harapan dahulu. Khalid berkata demikian ketika mengemukakan usul tergempar di bawah Perkara 18-2 di Dewan Rakyat yang bersidang di Kamar Khas petang semalam. Turut hadir ialah wakil-wakil rakyat dari Kuala Lumpur dan dijawab oleh Menteri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Datuk Seri Syahidan Kassim. Kerana membuat tawaran tersebut, Khalid dicerca pelbagai pihak termasuk bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak yang berkata tanah di sebelah kampung baru iaitu di KLCC bernilai RM3,000 sekaki persegi. Dahulu saya dituduh brokerlah nak halau Melayu dari bandar tuntut harga RM3,000 sekaki persegi. Ini semua mainan politik yang sonsang dan tidak bertanggungjawab. Saya tidak hendak buat kerja-kerja macam itu ya. Ini bukan cara kita, kata Khalid dalam usulnya petang semalam. Khalid ketika mengemukakan usul itu berkata kerajaan perlu adil dalam pengambilan tanah ini dan jangan membiarkan pihak pemaju yang kaya raya berunding dengan pemilik tanah yang miskin. Jika ini berlaku, perundingan yang tidak setara akan berlaku dan kerajaan kena campur tangan. Jika ini berlaku, pemilik akan menjadi sayur kepada pemaju. Jadi kena win-win, kata Khalid yang merupakan bekas Menteri Wilayah Persekutuan yang menjaga kepentingan kampung baru sebelum ini. Menurut pengarah komunikasi amanah itu, beliau tidak bertujuan mempolitikkan isu ini tetapi ia perlu dibincang dengan terperinci agar tidak menzalimi mana-mana pihak tertentu. Tetapi apa yang kita nak tegaskan ialah bahawa tugas kerajaan adalah untuk menentukan bahawa golongan yang susah, golongan marhain tidak diambil kesempatan oleh pemaju apabila dilakukan urban redevelopment ini. Kerana biasanya bila dilakukan urban redevelopment ataupun pembangunan semula bandaraya ataupun kawasan bandar itu, kawasan-kawasan yang dibangunkan kembali adalah kawasan-kawasan yang diduduki oleh golongan yang susah. Bukan golongan yang duduk dalam kondominium yang sudah 40 tingkat dan 30 tingkat dan sebagainya. Oleh kerana itu, mereka merupakan golongan yang lemah yang bila didatangi oleh pemaju yang banyak duit, mereka boleh kalau tidak dilindungi kepentingan mereka diambil kesempatan ya. Oleh kerana itu kerajaan mesti faham peranannya, kata Khalid. Oleh itu katanya terma yang diberikan oleh pemaju tidak boleh berat sebelah dan kepentingan pemilik hendaklah dijaga. Yang kedua, harga yang munasabah dan adil, katanya. Bagi Khalid, apabila diserahkan rundingan antara pemaju dengan pemilik, ia adalah rundingan yang tidak setara. Dah tidak ramai apabila didatangi pemaju dan sebagainya, mereka boleh diambil kesempatan. Jadi sayurlah bagi pemaju, kata Khalid dalam sidang di Kamar Khas petang semalam. Akhirnya suara penduduk Kampung Sungai Baru didengar di Parlimen, tetapi ia bukan datang daripada pejuang Melayu yang berteriak no Anwar, no DAP, tetapi daripada pemimpin Pakatan Harapan. Dalam hubungan ini, Mahkamah Akhirat amat relevan. Pemimpin yang zalim akan diadili di hadapan Mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Justru jika pemimpin yang sibuk bercakap tentang Mahkamah Akhirat itu benar-benar beriman kepada hari kiamat, kalian akan terjun berjuang dengan rakyat marhain ke dalam lubuk mereka. Bukan bersekongkol dengan pemaju atau jadi syaitan bisu. Ada berani. Indonesia merupakan pengguna pertama Apache AH-64E di Asia Tenggara, lapor Porto Zona Jakarta 9 September 2021. Apache AH-64E ialah helikopter serangan yang dikeluarkan oleh Boeing Integrated Defence Systems. Indonesia mempunyai 8 unit helikopter serang paling canggih tersebut dan merupakan negara pertama yang menggunakan Apache AH-64E iaitu varian E di Asia Tenggara. Ini kerana walaupun Singapura juga mempunyai helikopter serang Apache AH-64D, negara tersebut menggunakan varian D. Indonesia menempah 8 Apache Guardians itu bawah program Foreign Military Sales atau jualan tentera asing FMS Amerika Syarikat pada September 2012. Helikopter itu dilengkapi dengan peralatan dan alat ganti yang berkaitan yang termasuk Northrop Grumman AN/APG-78 Lombo Fire Control Radar dan 140 Lockheed Martin AGM-114R3 peluru berpandu anti kereta kebal untuk anggaran nilai keseluruhan $1.42 bilion. Helikopter serang itu mula tiba di Semarang pada tahun 2017 seperti yang dijadualkan. Helikopter pertama mengambil masa kira-kira 4 tahun untuk disempurnakan.
Menurut permintaan FMS, Indonesia akan menggunakan helikopter untuk mempertahankan sempadannya, menjalankan operasi memerangi keganasan dan membanteras lanun dan mengawal aliran bebas perkapalan melalui Selat Melaka yang strategik. Bekas Ketua Staf Tentera Indonesia ketika itu, Jeneral Budiman berkata, sekurang-kurangnya sebahagian daripada Apache akan ditempatkan di Kepulauan Natuna bersempadanan dengan Laut Cina Selatan. Nah, demikian komitmen Indonesia untuk melindungi kedaulatan wilayahnya. Malaysia pula menempah 6 helikopter tempur ringan model MD-530G Light Scout Attack di bawah kontrak yang dianggarkan bernilai 76.4 juta US dollar pada awal 2016. Ia akan digunakan oleh Pasukan Udara Tentera Darat PUTD. Pada mulanya, helikopter tersebut sepatutnya diterima pada November 2017. Namun, tarikh tersebut terus berubah-ubah sehingga hari ini hampir 7 tahun berlalu tidak diketahui status helikopter tersebut. Berdasarkan kenyataan Timbalan Menteri Pertahanan Datuk Seri Ikmal Hisham Abdul Aziz pada persidangan Dewan Rakyat baru-baru ini, PUTD dijangka akan menerima 6 buah helikopter penyerang ringan tersebut dari Amerika Syarikat pada suku pertama tahun hadapan, bukan pada hujung tahun ini. Demikian keadaan negara kita di tangan gerombolan kakistokrasi sehingga pembelian helikopter Little Birds asyik tertangguh. Itu pun bukannya Malaysia hendak membeli Apache AH-64E seperti Indonesia atau Singapura. The Global Firepower Index mengkaji 140 negara di dunia untuk memberi ranking kuasa serangan ketenteraan berdasarkan faktor kekuatan ketenteraan, kewangan, keupayaan logistik dan geografi. Dalam indeks ini, ranking Malaysia menduduki tempat ke-44 di dunia. Indonesia berada di ranking ke-16 dan Singapura ke-40. Malaysia juga ketinggalan dengan negara Thailand yang berada di ranking ke-26. Harus diingat, di langit yang terbuka, data ini boleh diakses oleh sesiapa sahaja termasuk pengganas. Inilah yang membimbangkan kerana baru-baru ini kita mendengar laporan ancaman serangan tentera Diraja Sulu, Royal Sulu Army terhadap Sabah. Rakyat terus dilanda ketakutan natijah kerajaan yang mementingkan kroni dalam perolehan aset ketenteraan. Kita boleh berteriak memperjuangkan zon bebas dan berkecuali. Tetapi, jika ia tidak disertai dengan kekuatan aset ketenteraan secara serius, teriakan kita itu umpama retorik yang akan dipelekeh pihak yang ada kepentingan di rantau ini. Paling tidak relevan ialah teriakan ketuanan Melayu yang mengkagumi kleptokrasi. Insaflah, wahai pemimpin. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan reporterjomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.